Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Wa qur rabbi zidni 'ilma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim, amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, semua jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, alhamdulillah pada malam ini dapat sama-sama kita menyambung kuliah bulanan kita, iaitu kuliah live di FB Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, yang mana kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sama ada nikmat yang kita sedar ataupun nikmat yang kita tidak sedar, nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar, semua nikmat Allah Ta'ala kita wajib syukur ke atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan hidayah dalam diri kita, dapat kita salat di awal waktu, dapat kita memperbanyakkan amalan-amal yang soleh. Moga kita dapat meninggalkan, menjauhkan segala perkara perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah lagi kita berada di kita masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian, iaitu COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan semua mereka yang dijakiti COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Taala. Baik, kita terus lihat dalam kitab, kita terus sambung. Bagi yang ada kitab, pada muka surat 282, muka surat 282 yang di atas tu, qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Baik, dalam sebuah hadis marfu' yang berasal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, sesungguhnya Roh Al-Qudus telah membisikkan dalam hatiku bahawa sesuatu jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rezeki dan ajalnya. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, kita lihat firman Allah Taala yang di atas ini. Allah Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang bermaksud, dan bagi setiap umat ada tempoh. Bagi setiap manusia ni ada tempoh, ada umurnya, bila tiba ajalnya. Maka apabila sampai ajalnya, tidak akan dikemudiankan walaupun sesaat, dan tidak didahulukan walaupun sesaat. Maksudnya sampai dia masa ajal seseorang itu, siapa saja dia akan mati. Dia akan mati. Firman Allah Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan za'iqatul maut, merasai akan
akan mati. Baik, pada kuliah yang lepas kita membicarakan tentang ucapan yang diucapkan oleh golongan munafikin dan juga golongan kafir ini, yang mana mereka mengatakan apabila ada di kalangan umat Islam yang mati syahid di dalam peperangan Uhud, kerana dalam peperangan Uhud ni ada umat Islam yang mati syahid kerana di dalam peperangan Uhud ini umat Islam kalah, disebabkan ada sebahagian umat Islam yang tidak taat, tidak mengikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kalah di dalam peperangan Uhud, maka ada yang mati terbunuh, maka berkatalah golongan munafik ini, yang mana mereka ini menyangka, sangkaan mereka ini iaitu sangkaan jahiliyah. Mereka kata kalaulah kita tak pergi berperang, tak mati kita. Kemudian mereka kata kalaulah Allah Ta'ala tolong kita, tak kalah kita. Mereka ni bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, su'udzan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepatutnya orang mukmin yang sejati ni dia tidak boleh bersangka buruk dengan Allah. Dia kena husnudzan, bersangka baik dengan Allah. Semua daripada Allah itu baik. Baik. Maka pada pengajian lepas kita membicarakan tentang ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu golongan munafik. Mereka ni kata apa? Kalau kita tak pergi berperang, lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalau kita tak pergi berperang, kita tak akan mati. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjawab, kematian ini, kalau seseorang itu dah tiba ajal dia, walaupun dia tidak pergi berperang melawan dengan orang kafir, dia tak pergi berperang, dia berada di rumah dia atau di mana saja dia berada, bila tiba ajal dia telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, tidak lewat walaupun sesaat, tidak didahulukan walaupun sesaat. Ini ketetapan Allah, ini keyakinan orang beriman. Dan kalau belum tiba ajal dia pergi berperang, dia tak mati sebab belum tiba ajal dia. Kalau ikut logik dia pergi berperang ni, sama ada dia dibunuh ataupun dia yang membunuh. Berperang zaman dahulu ni dengan pedangnya, dengan panahnya, dengan tombaknya, ini semua senjata yang boleh membunuh. Tetapi ada yang pergi berperang tak mati dalam peperangan. Maknanya dia belum tiba ajalnya. Ini keyakinan orang beriman. Berbeza dengan keyakinan golongan munafik, golongan kafir, golongan musyrikin. Golongan munafik ini yang bahaya, sebab mereka menghasut di kalangan orang mukmin, dia hasut. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tersambung pada hari ini, iaitu dalam sebuah hadis marfu'. Hadis marfu' ni maksud marfu' ni dia disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis mu'dal, ada hadis sahih, ada hadis apa lagi, hasan. Hadis marfu' iaitulah hadis yang dia ada dua hadis marfu' ni. Yang pertama, ma udhifa lin nabiyil marfu',
dalam matan Baiquniyah, matan mustalah hadis, maksudnya ma udhifa lin nabiyil marfu', apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dipanggil hadis marfu'. Hadis marfu' ni ada dua. Yang pertama disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda. Yang satu lagi hadis marfu' juga, iaitu hadis yang di mana sahabat berkata kami diperintahkan, kami ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu' ni maksud dia disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar daripada siapa? Aku mendengar sahabat yang meriwayatkan hadis tu, dia berkata aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri dengar dengan telinga dia sendiri dengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Itu hadis marfu'. Baik. Hadis marfu' ni, dalam hadis ni dia nak meriwayatkan, iaitu berasal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan sesungguhnya Roh Kudus ini telah membisikkan dalam hatiku bahawa sesuatu jiwa tidak akan mati sehingga disempurnakan rezeki dan ajalnya. Baik, dalam hadis ini disebut seseorang itu tidak akan mati sehinggalah telah sempurna rezeki dan ajalnya. Maksud dia begini. Maksud dia, si fulan itu, seseorang ini, kalau dah sampai ajal dia, dah sempurna rezeki dia, dia akan mati. Maksudnya, bila mana dia mati, duit yang dia ada, harta yang dia miliki, apa sahaja yang menjadi milik dia waktu dia hidup, bila mana dia meninggal dunia, maka dia tinggalkan semua itu. Maknanya seseorang itu, kita ni bila mana dah sempurna dah rezeki kita, contohnya hari sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, saat sekian, kita akan mati. Ajal kita. Maksudnya bila mana tiba ajal kita, maksudnya dah sempurna rezeki kita, maka kita pun akan mati. Dicabut nyawa oleh malaikat. Malaikat apa cabut nyawa tuan-tuan? Malaikat Israel. Maknanya tuan-tuan, kalau dah sampai ajal seseorang tu, maksudnya dah sempurna dah rezeki dia. Dia akan kembali kepada Allah SWT. Baik. Diriwayatkan bahawa Sulaiman alaihissalam, maknanya diriwayatkan bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam telah didatangi malaikat maut. Dia kisah tuan-tuan, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini nak cerita tentang kematian. Bila mana dah tiba ajal seseorang ni, dia pasti akan mati. Tak lewat walaupun sesaat, tidak akan diawalkan walaupun sesaat. Jadi kisah dia, Nabi Sulaiman ini didatangi malaikat maut. Malaikat maut datang kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Maka ia duduk bersamanya dan berbincang dengannya, dan suatu hari datang seorang lelaki kepada Nabi Sulaiman. Dan malaikat maut yang sedang bersama Nabi Sulaiman, lalu malaikat maut menatap lelaki ini dengan pandangan yang tajam. Baik. Malaikat maut, dia datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia duduk bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ada seorang lelaki ni, dia datang. Ada seorang lelaki ni, dia datang kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bila mana dia datang, malaikat maut yang bersama dengan Nabi Sulaiman ni, dia tengok kepada lelaki yang datang kepada Nabi Sulaiman ni, dia tengok dengan pandangan yang tajam. Maknanya dia tengok tu lain macam lah. Kita ni kalau orang tengok kita, tengok, lepas tu orang tu berpaling ke lain, okey lah. Tapi kalau ada orang tengok kita, dia tengok kita,
Mesti kita dalam hati kita kata, apa hal orang ni? Kalau lama lagi dia tengok kita bangun. Ni maknanya kita orang yang berani lah. Mungkin dia hero Tamil ke kan. Jadi dia bangun, saudara, ada apa? Kenapa tengok saya? Kenal saya ke? Jadi lelaki ni dia perasan. Malaikat maut ni tengok dia dengan pandangan yang tajam. Dan malaikat ni dia bila mana dia datang bertemu dengan Rasul alaihissalam, dia datang ni dia akan menjelma menyerupai manusia. Malaikat ni dia tak datang dengan rupa dia yang sebenar. Kerana malaikat ni dia punya tubuh dia yang besar, sayap dia yang begitu maknanya besar dan panjang, berapa jumlah sayap dia. Maka bila mana dia bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, maka dia menyerupai lelaki. Baik, bila mana malaikat maut ni menatap lelaki tu yang datang kepada Nabi Sulaiman, ketika malaikat maut pergi, kemudian malaikat maut pun pergi. Malaikat maut pergi, lelaki itu bertanya, wahai Nabi Allah, siapakah itu? Jadi bila mana malaikat maut dah pergi, orang tu tanyalah, wahai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, siapa lelaki tu? Siapa lelaki tu? Yang menatap saya tu siapa? Aku ingin kemudian siapakah lelaki itu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjawab, dia adalah malaikat maut. Jadi kata Nabi Sulaiman kepada lelaki yang bertanya itu malaikat maut lah. Lelaki itu berkata, celakalah aku, dia memandangku dengan sangat tajam. Jadi kata lelaki itu, alamak, matilah saya. Macam kita lah, matilah aku. Sebab yang menatap tu malaikat maut. Malaikat maut ni nak cabut nyawa, mati kan. Jadi dia macam menyumpah lah. Terjemahan ditulis celakalah. Bahasa orang Arab ni biasalah. Celaka. Dia kata habislah dia. Maknanya celakalah dia. Kata lelaki itu, dia tengok, dia tatap saya ni tajam. Jadi kata lelaki itu, wahai Nabi Allah, aku ingin engkau memerintahkan kepada angin untuk memindahkan ku dari sini ke hujung negeri India. Jadi kata lelaki itu, dia minta tolong Nabi Sulaiman AS, wahai Nabi Allah, minta kerana Nabi Sulaiman ni dia boleh terbang. Allah Ta'ala tundukkan kepada Nabi Allah Sulaiman AS binatang, jin, dan Nabi Sulaiman ini nak pergi mana dia terbang. Hebat Nabi Sulaiman ini. Jadi kata lelaki itu, wahai Nabi Allah, perintahkan angin supaya pindahkan saya ni ke hujung negeri India. Maknanya jauh lah. Pindahkan saya daripada tempat saya ni ke tempat yang jauh, ke hujung negeri India. Maka Nabi Sulaiman AS memerintahkan angin untuk memindahkannya ke hujung negeri India. Bila mana lelaki itu kata, wahai Nabi Sulaiman AS, tolong perintahkan angin supaya angin bawa saya ni, pindahkan saya ni ke hujung negeri India. Jauh lah hujung negeri India. Setelah selang satu hari, lepas satu hari, malaikat maut pun datang menemui Nabi Sulaiman, dan Sulaiman pun bertanya. Lepas satu hari, selang sehari, maknanya satu hari lah, malaikat maut datang jumpa dengan Nabi Sulaiman, dan Sulaiman pun bertanya. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat maut, mengapa engkau melihat lelaki ini dengan pandangan yang tajam? Nabi Sulaiman tanya kepada malaikat maut,
Kenapa kamu ni melihat kepada lelaki itu dengan pandangan yang tajam? Kenapa? Malaikat maut menjawab, aku hairan dengannya kerana sesungguhnya aku diperintah untuk mencabut nyawanya setelah beberapa ketika di negeri India. Bila mana Nabi Sulaiman tanya kepada malaikat maut, kenapa kamu menatap lelaki itu? Kenapa kamu tengok dia dengan menatap dengan tajam kepada lelaki itu? Kata malaikat, dia kata, saya hairan sebab saya diperintahkan, ini Allah Ta'ala perintahkan, saya diperintahkan untuk cabut nyawa dia setelah beberapa hari, cabut nyawa dia dekat India. Itu yang saya pelik tu, yang saya hairan ni. Saya tengok dia, kenapa saya diperintahkan untuk cabut nyawa orang ni? Maknanya selang berapa hari, mungkin sehari dua hari. Kat mana cabut nyawa orang ni? Dekat India. Sedangkan orang tu kat situ bersama dengan Nabi Sulaiman. Jadi rupa-rupanya bila mana lelaki tu minta agar Nabi Sulaiman AS perintahkan angin, terbangkan dia, pindahkan dia ke hujung negeri India, rupanya kat sana tempat dia mati. Yang tu malaikat maut hairan. Dia tengok lelaki tu, kenapa nak cabut nyawa dia di hujung negeri India sedangkan dia di sini? Ketika datang waktu yang ditentukan, tidak ada lagi tempat untuk lari dan dari melaksanakan perintah Allah, maka aku berangkat menuju tempat yang ditentukan dan aku mendapatinya berada di sana, maka aku pun mencabut nyawanya. Jadi malaikat maut kata, lah, rupanya malaikat maut ni diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar mencabut nyawa lelaki yang malaikat maut tatap dia itu. Kemudian dia tanya kepada Nabi Sulaiman, apa sebab malaikat maut menatap dia? Rupa-rupanya ajal dia ni di India. Malaikat maut hairan, kenapa malaikat maut diperintahkan untuk cabut nyawa dia selang beberapa hari, dan cabut nyawa dia di hujung negeri India. Rupanya lelaki ni minta pada Nabi Sulaiman suruh perintah angin, hantar dia pergi hujung negeri India. Jadi tuan-tuan, dah sampai ajal dia, tak payah, tak boleh nak lari. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Yang bermaksud, katakanlah, sebenarnya maut yang kamu lari daripadanya itu. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maut yang kamu lari daripadanya. Tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tafirru, lari daripada mati. Lari daripada mati ni maksudnya, kalau dulu bila mana Allah perintahkan pergi berperang, tak nak pergi berperang, takut golongan munafikin tak nak pergi berperang, takut dia dengan kematian. Tengok hari ni tuan-tuan, di Palestin, orang Palestin berjuang tak takut mati. Bukti mereka tak takut mati, Israel ada senjata mereka dengan batu je. Bubuh minyak dalam botol, nyalakan baling. Tak ada, mana senjata tak lengkap, mereka tetap lawan, menunjukkan mereka berani. Yang Israel ni lengkap senjatanya. Tu pun tuan-tuan mungkin jumpa video, punyalah takut Israel ni. Ada yang tak nak pergi berperang, kawan-kawan dia kena tarik dia masuk dalam kenderaan nak bawa pergi sana. Tak nak pergi, takut. Mana pengecutnya orang kafir. Sedangkan tuan-tuan, orang Islam, mereka ini kalau mati berperang dengan orang kafir, mati syahid, menjadi para syuhada mulianya.
Mati orang, mati dalam medan perang melawan orang kafir ni. Jadi lari daripada kematian. Kita hari ni tuan-tuan diuji dengan wabak COVID-19 ni juga. Maknanya terdetik di hati kita rasa takut. Bila mana kita tengok video orang mati, sesak nafas dan sebagainya, takut. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kematian ini kita takut ke, kita tak takut ke, tetap kita akan mati. Tetap kita akan mati. Cuma yang paling penting kita persiapkanlah diri kita, iaitu dengan banyakkan istighfar kepada Allah SWT. Istighfar kepada Allah. Salah silap kita istighfar, kerana Allah Ta'ala itu maha pengampun. Dalam masa yang sama kita berusahalah, berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik, yang lebih bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sememangnya kita ni lemah, kita ni macam-macam lah hal dunia kita tuan-tuan. Malas kita, suka hiburan dan sebagainya, itu hasutan syaitan, nafsu kita dan sebagainya. Jadi kita lari daripada kematian ini, tetaplah ia akan menemui kamu. Maknanya lari macam mana pun tetap kita akan mati. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kita dikembalikan kepada, kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan serta membalasnya. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan mati, kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah, yang mana Allah ni maha mengetahui perkara yang gaib, Allah Ta'ala mengetahui perkara yang nyata, dan Allah akan memberitahu kepada kita apa yang telah kita lakukan. Fayunabbi'ukum. Dia beritahu. Sebab itu setiap orang akan dapat buku catatan. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iqra' kitabak. Baca. Tengok. Maknanya buku catatan dan baca. Ini dosa kita buat. Ini pahala yang kita buat. Sebab itu tuan-tuan, golongan kafir ni, pendosa ni, dia kata apa? Ma li hadzal kitab. Ini kitab apa ni? Buku apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kecil, besar, semua tu tulis, tak tertinggal satu pun. Dia kata ma li hadzal kitab. Kitab apa, buku apa ni? Satu pun tak tinggal. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan mati, dikembalikan kepada Allah. Allah maha mengetahui, dan kita semua akan diberitahu apa yang telah kita lakukan, dan kita sendiri akan membaca buku catatan amalan kita. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu bila sampai ajal. Kat mana pun kita berada, kita akan mati. Sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Maknanya tuan-tuan, contohnya seseorang tu, contohnya filem apa tuan-tuan? 2012. Hollywood buat lah. Jadi dia buat cerita hari kiamat. Jadi orang yang kaya-kaya ni, dalam filem tu dia buat banjir yang besar, menenggelamkan seluruh dunia ni. Biasalah mereka ni, dia nak tunjuk dia lah hero dunia ni. Jadi dialah hero, dialah yang selamat. Mana yang terselamat lah, dia buat filem lah. Kalau yang betul-betul nanti betul-betul berlaku hari kiamat,
gunung terbang, langit terbelah. Pergi boleh jalanlah dengan filem dia tu. Jadi dalam filem tu, yang mana kaya ni, mana orang kaya mana? Dubai, mana? Tok Arab ke apa? Orang kaya lah, jutawan, billionaire dan sebagainya. Jadi dia bayar untuk dia berada dalam kapal, untuk dia selamat. Yang selamat. Jadi yang miskin-miskin, yang tak ada duit, yang tak mampu ni, semua tak boleh nak naik. Mati tu, tenggelam. Jadi dalam filem tu, orang yang kaya, okey, dia selamat. Berlaku macam mana bah yang besar mana pun. Bangunan runtuh dan sebagainya, dia tetap selamat. Pembohong je. Tak ada seorang pun yang selamat. Bila benar berlaku hari kiamat. Kalau dah gunung pun terbang, gunung tu terbelah. Idza as-samaa'u syaqqat. Terbelah ni. Langit. Macam mana bunyi dia terbelah langit? Kalau orang accident, berdentum, bunyi, cermin pecah dan sebagainya, tayar tercabut, bunyi yang kuat atau peletupan. Boleh bayangkan bagaimana langit terbelah. Bunyi yang begitu kuat, mungkin pecah gendang telinga ni. Jadi fi burujin musyayyadah ni maknanya walaupun berada dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Dan kalau mereka beroleh kebaikan, kemewahan hidup, mereka berkata ini dari sisi Allah. Ada manusia tuan-tuan, bila mana dia dapat kebaikan, dia kata ini daripada Allah. Kalau pula mereka ditimpa bencana, mereka berkata ini adalah dari sesuatu nahas yang ada pada kamu. Ini perangai golongan kafir, golongan munafik ni. Kalau dia dapat kebaikan, dia kata ini hadhihi min indillah. Kalau dia dapat kebaikan. Tapi kalau dia dapat bencana, musibah, dia kata apa? Ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penyebab dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jahat ni. Golongan munafik, golongan musyrikin, golongan kafir ni. Kalau dia dapat baik, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Kalau dia dapat hasanah, ini daripada sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indika. Kalau dia dapat bencana dan sebagainya, sesuatu yang dia tak suka, dia kata ini penyebab dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan yang jahat. Makna golongan yang menyalahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini iman mereka tak sempurna. Golongan munafik, golongan yang sentiasa menyalahkan orang lain. Dalam hidup dia nak dapat kebaikan dia. Dia nak semua baik. Kebaikan dia semua dalam hidup dia. Dia tak nak bencana, musibah, dia tak nak. Bila dapat baik, dia kata ini daripada Allah, ini di sisi Allah. Kalau dapat musibah, dia kata ini penyebab dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul kullum min indillah. Katakanlah wahai Muhammad, semuanya itu kebaikan dan bencana adalah berpunca dari sisi Allah. Keimanan mukmin yang sejati ni dikenakan kata apa? Qul kullum min indillah. Baik dan buruk itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma adab kita dengan Allah, apabila kita dapat kebaikan kita memuji Allah Taala, apabila kita mendapat musibah, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat musibah kita kata apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah, kita akan dikembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Ya. Apa jua musibah. Hari ni kita tuan-tuan dengan COVID-19 tak selesai lagi tuan-tuan. Kerajaan ini Masya Allah dah buat sebaik mungkin ya. Dan
Kita tahu bahawa manusia ni macam mana pun dia buat, pasti ada kepincangan, pasti ada kesilapan. Tapi yang baik, alhamdulillah. Jangan semua benda orang buat semua tak betul. Memang kita di Malaysia ni, di mana sahaja adanya pihak kerajaan, adanya pihak pembangkang. Jadi tuan-tuan, kalau semua benda ni tak betul, orang ni buat A sampai Z, kawan ni buat 10, 9 tak betul. Ini apa jenis orang ni? Semua asyik nak menyalahkan orang, masalah. Si baik dia tak menyalahkan Allah Ta'ala. Ini macam golongan munafik, golongan kafir ni. Jadi kafir lah. Ini semua ni terbala daripada Allah. Allah Ta'ala zalim. Contohlah. Dah tak reda dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita kena latih diri kita ini supaya kita sentiasa maknanya menerima takdir qadar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin kita belum diuji dengan ujian yang berat. Mungkin orang yang tersayang, orang yang kita sayang, mak ayah kita, suami, isteri, suami kita, isteri kita, anak dan sebagainya. Mungkin Allah Subhanahu diuji dengan kematian, diuji dengan kesusahan dan sebagainya. Tapi kita bersiap sedia dalam hidup kita ini. Kita kena sentiasa memuji Allah, ucap alhamdulillah, 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 supaya sebati dalam jiwa kita ni, diri kita. Kita tuan-tuan, kita ni hamba Allah yang lemah, umat akhir zaman. Jadi kita kena banyak berdoa kepada Allah agar Allah berikan kekuatan kepada kita. Kekuatan, kesabaran, sifat redha, sifat ikhlas, sifat sabar, semua kena ada. Kalau semua sifat ada, sifat yang mulia ada dalam diri kita, insya-Allah kita berhadapan dengan apa jua keadaan, situasi, kita dapat hadapi. Banyak biasakan lidah kita, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau kita tak kembali kepada Quran, pada hadis, kita kembali kepada siapa? Hari ni cerdik pandai ramai. Yang ni seorang profesor, yang ni seorang PhD, yang ni seorang macam-macam. Tak apalah, itu tak jadi masalah. Tapi tuan-tuan, jangan asasnya akidah yang betul tu. Akidah tu yang paling penting. Kalau seseorang tu dia tak ada PhD, dia bukan profesor madya pun, tapi apa yang keluar daripada mulut dia, akidah yang benar, akidah yang sahih. Kita dengar cakap dia lagi daripada seorang profesor, tapi akidah tak betul, kita tak dengar yang sama. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat ini juga disebut tentang akidah, tentang redha. Dapat kebaikan, dia puji. Dapat kebaikan, kita Masya Allah, ini dari sisi Allah. Bila mana dapat musibah, dia menyalahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka katakanlah, kullum min ilah, semua daripada Allah. Fama liha ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan, nasihat dan pengajaran? La yakaduna yafqahuna haditha. Ini masalah tuan-tuan. Golongan kafir, munafik, musyrikin ini, mereka ini tidak memahami. Yafqahuna haditha, dia tak faham. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. La ya'qilu, mereka tidak berakal. La yahtadun, mereka tidak mendapat hidayah daripada Allah. Mereka tak dapat hidayah dan mereka tidak berakal. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam ayat ini yang kita jadi tajuk kita pada malam ni iaitu tentang kematian. Di mana pun kita berada, kita akan mati, walaupun kita berada di dalam tempat rumah benteng yang tinggi lagi kukuh. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Allah SWT juga berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir.
Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Tentang kiamat ini yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pun tidak mengetahui. Bila Nabi SAW dicabar, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Jika kamu benar, bilakah kiamat itu jika kamu orang yang benar? Ada juga kaum yang meminta agar dipercepatkan azab. Bila mana dia kata percepatkan azab, maka antara azab yang dicepatkan iaitulah golongan kafir ni, matinya mereka di dalam peperangan Badar. Itu antara azab yang mereka minta agar dipercepatkan. Jadi di dunia lagi mereka telah diazab oleh Allah SWT. Baik, tentang kiamat ini hanya Allah SWT yang mengetahui. Ya. Jadi Nabi SAW, juga Nabi-Nabi Rasul SAW yang lain juga dicabar. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bilakah hari kiamat? Jika kamu itu orang yang benar. Sibuk benar dia nak tanya bila tarikh kiamat itu. Mungkin kalau dia tahu tarikh kiamat itu, jadi sehari nak kiamat, dia masuk Islam, beriman pada Allah agaknya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, pengetahuan tentang hari kiamat ni hanya Allah Ta'ala yang tahu. Dan dialah jua yang menurunkan hujan dan mengetahui dengan sebenarnya tentang apa yang ada dalam rahim ibu yang mengandung. Kemudian tuan-tuan, Allah yang menurunkan hujan. Wa yunazzilul ghaitha. Yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim ibu. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Ta'ala yang yusawwir dalam rahim ibu tu. Ya, apakah dia lelaki, bayi perempuan, OKU ke, sempurna ke? Allah Subhanahu wa taala wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok, sama ada baik atau jahat. Kemudian tuan-tuan, kita ni tuan-tuan tak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Esok ni tuan-tuan kita tak tahu. Ke ada tuan-tuan seseorang tu dia boleh tahu esok ni apa yang akan berlaku? Tak boleh. Kita merancang boleh. Merancang. Contoh tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan. Contohnya, jabatan, kaji cuaca. Meteor apa dah. Dia kata okey, sekian, hari sekian hujan. Hari sekian panas. Hari sekian, mendung. Pagi, petang, malam. Boleh ada masa tepat, ada waktu tepat. Oh betul lah hujan. Ada waktu tak tepat. Kerana ini semua ramalan teknologi manusia. Sedangkan tuan-tuan yang menurunkan hujan, panasnya, mendungnya, semua itu peredaran di bawah takluk kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan tiada seseorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia mati. Kita tak tahu tuan-tuan kat mana kita nak mati. Mati di rumah, mati di masjid, mati di hospital, mati disebabkan apa tuan-tuan? Kita tak tahu tuan-tuan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi amat meliputi pengetahuannya. Surah Luqman ayat 34. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala ni Maha mengetahui, dan Allah SWT ni meliputi pengetahuannya. Innallaha alimun khabir. Khabir ni maknanya pengetahuan Allah ini meliputi. Manusia ni dia tahu juga tuan-tuan, tapi ada yang dia tak tahu. Ada benda yang dia tahu, benda yang dia tak tahu.
Mana tak semua dia tahu, tetapi Allah Maha mengetahui. Yang nyata ataupun yang tersembunyi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, seluruh jemaah surau An-Nur, Bandar Puteri Kelang, saya kira cukuplah kuliah live FB surau An-Nur pada malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan silap datang daripada kekurangan, kejahilan, kecetakan ilmu saya mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya minta maaf dengan tuan-tuan, perempuan semua yang menonton FB live pada malam ni. Wallahu alam, insya-Allah kita sambung pada kuliah live yang akan datang. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi surau An-Nur Bandar Puteri Kelang dan juga seluruh saf kepimpinan surau An-Nur yang mana tak dapat saya sebut satu persatu. Terima kasih kerana memberi peluang pada saya dapat meneruskan kuliah live FB surau pada malam ni dan pada bulan-bulan yang akan datang. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.